Dato' Yang di-Pertua, soalan saya soalan nombor 8. Sila Yang Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman Yang Berhormat, isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Teluk Intan seperti kutipan sampah, longkang tersumbat, rumput tidak dipotong, kebocoran bumbung pasar, bekalan listrik yang sering tergendala, dan pada keseluruhannya keadaan alam sekitar dan tempat awam tidak bersih adalah di bidang kuasa pihak berkuasa tempatan atau PBT yang berkaitan, iaitu Majlis Pembenaran Teluk Intan. Daripada maklumat last yang diterima daripada Majlis Pembenaran Teluk Intan adalah seperti berikut. Pertama, masalah berkenaan dengan kutipan sampah berlaku disebabkan perkhidmatan kontraktor pembersihan telah ditamatkan. Mulai pada 1 Mei tahun 2010, Majlis Pembenaran Teluk Intan telah melantik kontraktor pembersihan baru dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan kutipan sampah dan pembersihan longkang serta pembentungan rumput. Keadaan pada masa kini telah bertambah baik dan pemantauan akan diteruskan supaya perkhidmatan pembersihan akan lebih baik lagi. Yang kedua, isu kebocoran bumbung pasar sebenarnya tidak berlaku di seluruh pasar tersebut, tetapi hanya melibatkan tempat penyembelihan ayam sahaja. Akibat daripada kejadian ribut, tindakan pembaikan telah pun dilaksanakan pada awal bulan Mei tahun 2010. Yang ketiga, lampu di pasar tidak dinyalakan sepenuhnya pada suatu masa, sebaliknya secara berseling-seli sebagai langkah penjimatan bil listrik. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Kerajaan Tempatan atau JKT telah memberikan bantuan peruntukan bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pencegahan kejadian penyakit berjangkit dan yang berpunca daripada fasiliti yang kurang sanitari. Contoh aktiviti yang dilaksanakan adalah melalui pembersihan pasar secara berkala, di samping mengeluarkan aktiviti penyembelihan ayam itik daripada pasar harian dengan mewujudkan pusat penyembelihan itik ayam berpusat di luar kawasan pasar bagi kegunaan jangka panjang. Jabatan juga turut menggalakkan kempen-kempen kebersihan dan menggalakkan kegerakan penyakit-penyakit berjangkit daripada denggi dan juga H1N1. Pada ketika ini, tanggungjawab mengenai dengan pengurusan sisa pepejal dan juga pembersihan awam masih lagi di bawah pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sentiasa berhubung dengan PBT yang berkaitan apabila terdapat aduan-aduan mengenai dengan tidak kepuasan masyarakat di atas kualiti khidmat pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Dalam hal ini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan merujuk perkara ini kepada PBT berkenaan supaya tindakan yang sewajar dapat diambil di samping menyalurkan bantuan di mana yang berkaitan. Terima kasih. Yang Teluk Intan. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, apakah pemantauan atau penyediaan yang dibuat oleh kementerian terhadap majlis-majlis ataupun pihak-pihak berkuasa tempatan? Sebab selepas apa yang saya dapat tahu daripada kementerian, masih lagi masalah-masalah ini terwujud. Dan apabila saya tanya YDP mengatakan kurang peruntukan. Itulah alasan yang diberi seringkali, tidak cukup peruntukan. Tetapi mengikut akaun-akaun yang telah diaudit untuk tahun-tahun lepas 2008 dan 2007 adalah surplus dalam akaun simpanan majlis. Jadi adakah itu benar kurang peruntukan? Dan saya nak tahu apakah pemantauan dibuat oleh kementerian sendiri terhadap pihak berkuasa tempatan. Sebab pada 10 bulan yang apabila Pakatan Rakyat memerintah negeri Perak, saya tidak ada masalah ini. Baru-baru ini, baru 4-5 bulan ada masalah ini. Saya ingin tahu apakah sebabnya. Dan seringkali mereka, orang ramai tanya kepada majlis kata tanya you punya MP lah atau wakil rakyat. Itukah tugas wakil rakyat? Bukankah tugas majlis perbandaran mereka untuk menjaga kebersihan dan aspek-aspek seperti yang dikatakan oleh menteri tadi? Saya ingin tahu
sila beri penjelasan yang jelas. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman, awal-awal saya menyatakan bahawa tanggungjawab untuk PBT ini adalah merupakan tanggungjawab negeri dan pihak kementerian hanya membantu seperti mana kita juga mengagikan peruntukan kepada seluruh PBT di Malaysia ini. Bagi Teluk Intan pada tahun 2010, mulai peruntukan BP1 kita telah menyediakan 1.3 juta. Di samping peruntukan-peruntukan yang lain yang mana telah diminta oleh pihak PBT berkenaan. Jadi saya percaya bahawa tanggungjawab ini adalah merupakan tanggungjawab PBT yang berkenaan dan memang benar bahawa pada tahun 2009 pendapatan Majlis Pembendaraan Teluk Intan 16 juta dan perbelanjaannya ialah 13.6 juta. Mana dia ada lagi kelebihan saving 2.4 juta. Jadi sepatutnya peruntukan-peruntukan yang ada ini digunakan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat di kawasan, khususnya di kawasan perkedaran ataupun kawasan percukaian. Bagi soalan yang berhormat yang kedua tentang pembersihan, sama juga pihak kementerian segi pemantauan, apabila kita menerima aduan, maka kita serahkan aduan ini kepada pihak PBT. Kita tidak mempunyai apa-apa kuasa langsung untuk urusan seperti ini, kecuali kalau ianya ada dalam klausa-klausa yang ada dalam akta kerajaan tempatan yang ada dalam kerajaan pusat. Tapi kalau tidak, ini kesemuanya adalah merupakan tanggungjawab sama ada dari segi penguasaan, undang-undang kecil adalah di bawah kuasa PBT. Jadi terpulanglah kepada PBT sama ada mereka menjaga dengan baik sebelum mereka menerima ataupun aduan daripada masyarakat. Dan untuk makluman yang berhormat, di segi kebersihan ini kita juga telah menyediakan peruntukan. Pada 5 tahun yang lepas, kita menyediakan peruntukan sebanyak 243,000 kepada Teluk Intan sahaja, iaitu kempen kebersihan, mengadakan gotong royong dan sebagainya. Ada kita buat bagi peruntukan kepada PBT Teluk Intan. Terima kasih.